afternoon. Good afternoon, Madam Syabna. Hi. Ya, hai. Hai. Selamat tengah hari ya semua. Sekarang sudah pukul 1.04. Madam, kita start lah, boleh ke? Ya, can do. Alright, okay. Sekarang saya akan silakan Madam Syabna untuk memberi ceramah lah kita hari ini untuk mulakan ceramah. Tajuknya adalah pengenalan pada amalan 6S. Apakah itu amalan 6S? Untuk itu kita akan dengarkan pencerahan daripada Matron Syabna. Matron, silakan. Okey. Selamat tengah hari ya pada semua. Ya, hari ini kita akan bagi satu tajuk baru. Saya rasa ini adalah baru bagi semua staff ya di klinik-klinik, sebab ini kebanyakan masa amalan ini diwujudkan ataupun diperkenalkan selalunya di sektor awam ataupun sektor kerajaan ya, kebanyakan masa. So kita akan cuba amalkan nanti ya di beberapa klinik dulu di CCHS ya. Dan kita akan jadikan beberapa klinik ini sebagai role model ya, role model supaya klinik lain akan ikut role model ini dan akan amalkan 6S ini di klinik masing-masing ya. 6S ini adalah saya rasa satu amalan yang baik ya, yang kita perlu praktikan di semua klinik ya. Supaya persekitaran kerja kita menjadi lebih selamat dan juga kondusif ya, selesa untuk bekerja. Okey. So saya akan mulakan sebagai pengenalan dulu. Next slide, Doctor. Okey. Sebenarnya kita amalkan ya, dan ataupun kita ambil 5S ini daripada Japanese concept ya. Okey. Japanese concept iaitu kita ada 5S dan kita sekarang tambahkan satu lagi S, iaitu last sekali sebagai keselamatan ya. S yang pertama dalam bahasa Jepun adalah siri, iaitu sort ya, sort ataupun sisir dalam bahasa Malaysia, iaitu kita akan menyisihkan ya file-file ataupun barang-barang lama yang kita tidak perlukan ya buat masa terkini, dan kita akan asingkan barang-barang ini ya dulu. Okey, ataupun kita tak berapa guna barang-barang ini, so kita asingkan dulu. Okey. Kedua adalah sit down, iaitu set in order ataupun dalam bahasa Malaysia susun ya. Selepas kita sort ataupun kita sisirkan, kita akan menyusun barang-barang yang kita perlukan ataupun dokumen ataupun file-file yang kita perlukan supaya ia lebih mudah untuk kita cari ataupun ambil ataupun senang bila kita perlukan ya untuk diambil. Okey. Ketiga adalah siso ataupun shine. Dalam bahasa Malaysia kita panggil sebagai sapu ya. Sapu ataupun membersihkan ruang pejabat dan ruang kerja ataupun bilik serta peralatan kerja individu kita supaya ia lebih kita dalam keadaan yang lebih selesa, tidak berabuk ya, tidak perkara-perkara ataupun benda-benda di ruang kerja kita tidak berselera. Okey. Yang keempat adalah sekitsu ataupun kita panggil in bahasa English standardized. Bahasa Malaysia adalah seragam ya. Seragam maksudnya kita standardized. Kita mengamalkan sebagai standardasi di semua area ataupun klinik-klinik
supaya kita akan seragamkan semua benda-benda sama, sama. Serentak. Kalau kita ada contohnya file, kita akan buatkan file dalam bentuk semua sama, dan akan diguna pakai oleh semua warga kerja di dalam sesebuah suasana persekitaran pekerjaan kita. Okey. Kelima adalah Shitsuki ataupun sustain. Bagaimana kita perlu sentiasa amalkan ataupun sentiasa praktikkan perkara ini, iaitu adalah kita mesti aktif dalam menjalankan aktiviti sisir, susun, sapu dan seragam. Dengan cara itu kita akan sentiasa amalkan perkara-perkara ini di semua unit ataupun semua bahagian-bahagian di dalam situasi suasana kerja kita. Okey. Last kali, sambil kita menjalankan aktiviti semua ni, kita juga menjaga keselamatan, iaitu kita dalam bahasa Jepun adalah shikari yaru ataupun safety, keselamatan. Kita juga memastikan pada masa yang sama suasana di sekitar tempat kita adalah selamat untuk semua warga kerja. So itulah apa yang kita maksudkan dengan 6S. Okay, next Doktor. Okay, apakah objektif amalan 6S ini? Okay, objektif ARM adalah bermatlamatkan mewujudkan persekitaran kerja yang berkualiti secara sistematik dan praktikal. Perlaksanaan amalan 6S yang berkesan dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan, menjimatkan kos dan memudahkan proses kerja. Objektif ARM yang kedua adalah memberi keutamaan kepada aspek kebersihan, kekemasan dan keselamatan di tempat kerja, di samping meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan berkualiti yang berterusan oleh warga kerja kepada pelanggan kita. Next, Doktor. Okey, kita ada objektif khusus. Kita ada 5 objektif khusus, iaitu pertama, kita mengenal pasti atau mengurangkan dan mengelakkan pembaziran. Kedua adalah mewujudkan semangat kerja perpasukan di kalangan warga kerja. Ketiga, menghidupkan suasana kerja yang lebih selesa. Keempat, mewujudkan sistem ke arah penambahbaikan produktiviti dan kualiti. Kelima adalah melahirkan budaya kerja cemerlang. So selepas sesi ini, Matron dan juga Dr. Azura mengharapkan objektif-objektif ini akan tercapai selepas kita memperkenalkan 6S ini di semua klinik dan boleh dipraktikkan di semua klinik. Okay, next Doktor. Okey, apakah faedahnya apabila mengamalkan 6S ini? Satu, tempat kerja kita menjadi lebih bersih dan teratur. Tidak perlu lari ke sana ke sini untuk mencari barang-barang yang kita perlukan. Okey, jadi akan jadi lebih teratur. Kedua, tempat kerja menjadi lebih selamat. Tidaklah kita sambil menjalankan kerja ada barang-barang yang bersepah sini sana dan kita boleh mendapat kecederaan. So dia akan menjadi keadaan kerja yang lebih selamat. Ketiga, menggalakkan penjanaan idea yang lebih kreatif. Di samping kita menjalankan amalan 6S ini, kita juga mewujudkan ataupun ada idea-idea yang baru bagaimana kita akan mengamalkan 6S ini di kalangan warga kerja kita. Matron faham atau
Matron tahu, ya, kebanyakan warga kerja kita adalah staff-staff yang muda-muda. Okey. So, boleh menjana idea yang lebih kreatif dan inovatif, ya, sambil menjalankan 6S ini. Okey. Boleh juga share, ya, atau berkongsi, ya, idea masing-masing nanti. Okey, seterusnya mengurangkan masa pencarian, ya. Aliran operasi kerja yang lebih cekap, ya, mengurangkan kecacatan pada produk atau perkhidmatan, mewujudkan kaedah atau standard yang jelas, ya, mengurangkan masa memproses inventory, memaksimalkan penggunaan kawasan, mengurangkan runggutan pelanggan. Ya. Ini semua adalah faedah yang kita akan dapat setelah kita amalkan 6S ini. Next, Doktor. Okey, Mitra akan menerangkan satu persatu, ya, apakah maksudnya 6S ini. Yang pertama, sisih tadi, ya, kita sebut, ya. Sisih adalah mengasingkan dan membuang barang-barang yang tidak diperlukan atau tidak digunakan di tempat kerja secara sistematik, ya. So kita akan asingkan perlahan-lahan, ya, sambil, ya, memikirkan juga, ya, adakah barang ini kita betul-betul perlukan ataupun kita tidak perlukan buat masa kini, ataupun kita akan gunakan pada masa akan datang, ya. Kita akan sisihkan ikut itu. Ya. Sisih adalah proses dalam melupuskan barang yang tidak diperlukan di tempat kerja. Ya. Kesannya adalah dapat mewujudkan kawasan kerja yang lebih efektif dan seterusnya meningkatkan kecekapan dan keselamatan di tempat kerja. Ya. Seterusnya, kuantiti yang kita perlukan. Ya. Apakah kuantiti yang kita perlukan? Ini bergantung kepada apabila kita gunakan sistem tagging, ya, untuk barang-barang ini. Ya. Sistem tagging yang kita perlu gunakan ada beberapa warna, ya, yang kita boleh gunakan, iaitu merah, kuning ataupun hijau. Ya. So sistem tagging yang pertama adalah bagi barang-barang yang perlu dikekalkan. Ya, barang-barang yang perlu kita kekalkan. Kedua, tagging untuk bagi barang-barang yang diperlukan untuk tempoh masa yang tertentu. Ya. Maksudnya setelah kita sisihkan, ya, yang kita perlu kekalkan ataupun buat masa yang kini kita sangat perlukan barang itu, so kita kekalkan. Buat masa tu yang barang yang kita tak perlukan untuk tempoh masa tu, kita akan asingkan dengan tagging mungkin dalam warna kuning. Ya. Tagging yang ketiga, bagi barang-barang yang hendak dilupuskan. Barang-barang yang hendak dilupuskan mungkin kita boleh tag dengan warna merah, ya, yang tidak diperlukan langsung dalam suasana ataupun masa waktu kita bekerja ni. Ya, kita tidak perlukan barang-barang tersebut. So kita tagkan dalam warna merah. Okey. Next, Doktor. Okey, setelah kita sisihkan, kita akan susunkan barang yang apa yang kita telah tagkan sebagai hijau tadi, menyusun kembali di dalam rak-rak yang telah disediakan ataupun almari yang kita telah sediakan. Ya. Menyusun barang-barang yang diperlukan dengan teratur dan bersistematik. Ini untuk memudahkan pengambilan barang. Dan juga setelah kita gunakan, kita kembalikan ke tempat yang sama. Ya. Kita tak letak barang-barang itu merata-rata. Ya. So kita kembalikan tempat yang sama. Okey. Aktiviti ini melibatkan kepada aspek keselamatan, kecekapan dan berkesanan untuk penyimpanan bagi memudahkan pencarian semula barang atau dokumen dan tiada berlaku pembaziran tenaga manusia atau inventory yang berlebihan. Ya. Dengan cara ini, masa kita pun tidak membazir, ya, dan kita tidak meletakkan
barang yang banyak di ruang kerja kita. Okey. Kesan daripada amalan susun ini adalah barang atau dokumen mudah disimpan di tempatnya selepas digunakan, memudahkan pencarian dan penyimpanan semula barang atau dokumen, mengurangkan masa pencarian barang atau dokumen. Ya. Semasa kita amalkan amalan susun ini, kita juga amalkan 4R, iaitu right item, ya, barang yang sesuai ataupun barang yang betul-betul kita nak gunakan. Right place, ya, kita tempatkan di tempat yang betul. Right quantity, berapa banyak barang yang betul-betul kita perlukan, ya. Dan right method, ya, cara yang betul. Last sekali mengamalkan FIFO sama juga seperti kita amalkan dalam cold chain, ya. FIFO, first in first out, ya. Barang apa yang kita perlukan ataupun tempoh masa yang akan tamat awal, kita simpan di depan ataupun di sebelah kanan, ya. So kita tahu barang itu kita perlukan dahulu, ya. Okay, next, Doktor. Setelah kita susun, kita akan cuba amalkan dan praktikkan dua amalan tadi dengan cara membersihkan, ya. Membersihkan tempat suasana kerja kita. Ia adalah tindakan bagi memastikan ruang tempat kerja atau peralatan bersih daripada abuk atau debu yang boleh menjejaskan fungsi peralatan, kuantiti produk dan kesihatan. Ia juga memberi penekanan kepada penjagaan kebersihan bagi memastikan tempat kerja selesa dan selamat untuk peningkatan kualiti kerja dan perkhidmatan. Ya. Dengan cara kebersihan di tempat kerja, ini adalah akan menjadi tanggungjawab bersama, ya, supaya semua warga kerja kita bertanggungjawab. Ya. So pembahagian kawasan ataupun peralatan jagaan, iaitu kita panggil ownership, ya. Jadi sesuatu tempat itu akan ditanggungjawabkan kepada seorang staf. Ya. Contohnya seperti kaunter pendaftaran. Okey, kaunter pendaftaran katakan kita khas tanggungjawab itu untuk Aminah, katakan. So dia akan bertanggungjawab untuk menjaga tempat itu, membersihkan tempat itu supaya tak adalah barang-barang yang lebih-lebih, ya, ditempatkan di kaunter, ya, dan diletakkan di tempat yang sama balik selepas digunakan, ya. So tanggungjawab orang staf ini kita panggil ownership. Okey. Adakan jadual giliran pembersihan. Kita juga boleh mengadakan jadual giliran pembersihan untuk semua staf supaya keseluruhan suasana tempat kerja kita adalah sentiasa bersih. Ya. Bahan dan barang pembersihan juga perlu disediakan. Kita perlu pastikan untuk membersihkan apa jenis barang yang kita perlu gunakan, ya, disusun di mana, disimpan di mana, ya, untuk kita mudah ambil dan mudah gunakan. Okey. Next, Doktor. Okey. Kita juga setelah kita mengamalkan, ya, amalan yang 4 tu tadi, ya, kita seragamkan. Maksudnya kita standardize, kita samakan, ya, bermaksud sebentuk dan sewarna, sama pada ciri susun atau peraturannya, ya. Dengan cara ini kita akan, untuk mewujudkan seragaman di tempat kerja, kita perlu wujudkan senarai sema, ya, ataupun checklist, ya, checklist, iaitu kita amalkan 5W dan 1H, ya, iaitu who, siapa yang bertanggungjawab,
why, mengapa perlu dilaksanakan, when, bila perlu dilakukan, where, di mana perlu dilakukan, what, apa tindakan yang perlu dilakukan, akhir sekali how, bagaimanakah aktiviti dijalankan dan diseragamkan. So sebelum memulakan semua amalan ni, kita perlu laksanakan terlebih dahulu 5W dan 1H ni, untuk seragamkan satu tempat kerja kita. Tindakan ni adalah dengan menyusun, menggunakan skema warna yang sama dan melabel. Contohnya file-file, file-file yang kita gunakan di klinik. Contohnya file inventory ataupun file panel, kita akan jadikan ataupun mewujudkan file-file yang sama. Boleh lihat di dalam gambar, tengok semua file adalah sama warna, tetapi hanya kita kodekan, ataupun nomborkan supaya kita boleh trace ataupun kita boleh cari file tu dengan senang. Okey. Bagaimana kita perlu sentiasa amal, sentiasa amal adalah usaha untuk mengekalkan 5S tu, bagaimana kita amalkan 6S ini adalah dengan cara kita usaha kita mengekalkan 5 amalan, iaitu sisir, susun, sapu, seragam, baru kita boleh sentiasa amalkan. Bagaimanakah untuk mengamalkan amalan 6S ini? Kita akan jalankan dari masa ke semasa, latihan bagi semua staf, audit dalaman amalan 6S akan dijalankan secara berkala. Aktiviti promosi berterusan, maksudnya di klinik masing-masing, sentiasa seorang ataupun 2 orang akan bertanggungjawab untuk mempromosikan amalan 6S ini. Wujudkan sistem pengiktirafan dan penghargaan kepada usaha yang ditunjukkan oleh warga kerja. Kita akan juga mengadakan nanti selepas kita telah amal dan praktikan, kita akan bincang di bahagian HQ ataupun kita punya clinical governance unit, nanti kita akan adakan pengiktirafan ataupun penghargaan kepada klinik, di mana kita akan lihat klinik mana yang betul-betul dapat mengekalkan amalan 6S ini. Dengan cara ini kita akan wujudkan sistem pemantauan yang efektif dan sistematik di semua klinik CCHS. Okey, akhir sekali, dengan amalan 5S ini, kita juga akan lihat faktor keselamatan di ruang kerja klinik kita. Melahirkan sikap prihatin terhadap persekitaran ruang kerja yang selamat di kalangan warga kerja. Kemudian akses bangunan, sama ada kita akan mungkin sistematikkan di tempat kerja masing-masing, bagaimana mungkin seorang saja yang pegang kunci ke, kita tidak akan amalkan semua boleh pegang kunci kepada klinik, ataupun satu tempat saja keluar dan masuk bangunan tu, akses yang betul. Kedua, ada penyimpanan file-file. Setiap bangunan bahagian disediakan bilik ataupun bilik file terbuka dan bilik file sulit yang berkunci ataupun confidential filing system. Ada file-file yang kita tak boleh simpan di depan, kita harus kuncikan dalam kabinet yang berkunci. Itu adalah sistem file yang sistematik. Dan juga kita menjaga kerahsiaan. Kawalan peralatan pejabat ataupun aset seperti semua mesin fotostat, mesin penyisir, mesin fax dan sebagainya ditempatkan di bilik khas bagi memastikan aset
aspek keselamatan peralatan tersebut dipelihara. Maksudnya ada masa-masa ya kita akan kawal ya, klinik masing-masing boleh kawal supaya fax machine ataupun photostat machine ini tidak selalu rosak ya, kerana selalu sangat berguna ataupun selalu sangat menggunakan photostat di mana kadang-kadang kita tak perlu guna pun untuk photostat digunakan, ataupun warga kerja ya menggunakan secara luas lah ya, tidak guna pakai dengan cara sia-sia barang aset di klinik. Last sekali, kawalan kunci keselamatan ya, kita boleh adakan ya buku daftar kunci ataupun semua anak kunci dilabelkan bagi memudahkan proses keluar dan masuk anak kunci ya. Ada kabinet khas untuk diletakkan kunci-kunci dan dilabelkan. Dan mungkin ada keluar masuk ya kunci, ada register di mana kita akan rekodkan siapa yang mengambil kunci itu dan kembalikan ke tempat kabinet kunci itu. So ini adalah serba sedikit di mana kita boleh menjaga keselamatan tempat kerja kita. Okay. Thanks, Jordan. Okay. Saya rasa setakat ni saja penerangan matron untuk 6S. Dan saya rasa kita ada satu video ringkas ya, di mana kita boleh tunjukkan bagaimana amalan 6S boleh dipraktikkan ya, di tempat kerja. Sila lihat ya video ni. Yeah, can hear it. Of organising the workplace that uses visual communication to make our working lives easier every day. 5S stands for SORT. Sort out what you really need to use when you do your work and remove what you do not need. Set. Set everything in place so it's easy to see, easy to get to, and always in the same place. Shine. Regularly clean and put things back in place. Standardise. You've set up the office so that everyone can easily see how things should look and if anything is out of place. Sustain. Keep it going. Sort, set, shine and standardise on a regular basis. So 5S is part of what we do at work every day. 5S makes sense. Alright. Itu adalah video pendek ya yang kita telah tunjukkan ya secara ringkas ya apa itu amalan ya 5S, dan akhir sekali dengan wujudkan amalan 5S ni bagaimana kita wujudkan suasana kerja yang selamat ya. Ada apa-apa soalan setakat ni? Boleh unmute ya dan tanya soalan jika ada. Mungkin kita akan matron kita start perbincangan, akan sementara menunggu soalan daripada staf-staf kita. Ya. Saya nak tanya pendapat matron lah. Matron dah pergi melawat kan tengah-tengah klinik pada tahun lepas matron dah turun tengok semua klinik kan. Ya. Dan berarti juga matron ada pergi buat lawatan lah kepada dia tengah-tengah ada beberapa klinik ya. Tengok secara rinci kan. So macam pada pendapat matron lah, apa ni daripada dari segi 6S ni kan, secara general lah, secara keseluruhan ni macam mana, kalau daripada pendapat matron macam mana kita nak lakukan, nak buat pelaksanaan tu dekat sebagai contoh lah klinik yang mungkin tengah klinik tu okey, tengah klinik tak okey, ataupun seluruhan klinik tak okey. Macam mana kita nak melaksanakan secara peringkat lah, macam mana nak laksanakan 6S kat dalam klinik-klinik kita ni?
Okey, mula-mula saya rasa doktor kita juga dalam perbincangan ni sekarang bagi maklumat semua kita akan mengadakan satu jawatan kuasa kecil di mana kita akan adakan 2 klinik perintis ataupun klinik model klinik model di mana kita akan betul-betul jalankan amalan 6S ini dan kita akan bagi panduan bagaimana kita akan jalankan 6S ini di saya rasa kita telah pilih 2 klinik tapi saya rasa kita takkan sebut di sini dulu ataupun doktor, do you want to tell? I think it's okay. We already selected the clinic. Maybe we have to start soon, but we haven't macam kita belum confirm lagi date tu bila kita nak buat, macam mana kita nak buat, belum lagi ada macam mana, belum dalam proses perbincangan lah. Yes. So saya bagi tahu kat sini lah 2 klinik yang telah dipilih untuk orang kata pilot project lah, apa dia kata projek pertama. Satu klinik yang 24 jam, klinik Seri Indah Taman Selain Jaya, KSISJ. Yang klinik kedua klinik Wong Sing Selain Jaya lah. Dan saya sudah juga pilih staff-staff yang saya akan saya inform kemudian siapa yang patut masuk dalam jawatan kuasa 6S inilah, right? Tapi kita ada juga representatif lah yang mewakili daripada CCHS HQ HQ, saya harap Miss Natasha ada dekat sini tak? Boleh unmute Miss Natasha? Ada. Miss Natasha ada daripada HQ. Mungkin Miss Natasha boleh tunjuk video kah dekat office kah? Apa ni? Saya kat office. Okey. Ni tak Miss Natasha, boleh bagi apa ni pengenalan tentang Miss Natasha? Introduce Hi. My name is Natasha. I'm admin. Boleh turunkan mas kejap tak? Supaya semua boleh tengok. Okay. So welcome to the team Miss Natasha. Miss ke Puan ni? Puan, okay, Puan Natasha. Okay, so kita akan apa ni untuk maklumat semua kita ada team ni dan kita akan seperti yang kita telah pilih 2 klinik sebagai pilot, kita akan turun to field dan akan beri panduan guidelines bagaimana kita akan jalankan 6S ini daripada mula sampai ke akhir So kita akan guide klinik-klinik ini, jangan risau kita akan guide sampai berjaya dan sebagai menjadi klinik contoh nanti klinik contoh nanti untuk dipraktikkan di klinik-klinik CCHS yang lain untuk kita sentiasa mengamalkan 6S ini, kita akan juga jalankan audit nanti di mana amalan 6S ini sama ada berjaya di peringkat mana satu dan yang peringkat yang belum berapa berjaya lagi kita akan juga guide nanti mereka dan mungkin akhir kita akan adakan satu sebagai pertandingan supaya klinik mana yang betul-betul berjaya dan kita akan jadikannya sebagai klinik contoh untuk kita terus amalkan 6S ini. Dan saya nak tambah sikit lah Matron, kalau macam berjaya menjadi sebagai klinik contoh, kita ada macam pengiktirafan. Dan juga ada reward lah, hadiah Kita adakan hadiah lah, macam mungkin
hujung tahun kita ada pertandingan, mana klinik yang terbaik, tercantik, tersusun. Tak semestinya klinik lama tak cantik. Tapi bukan maksudnya klinik baru je boleh jadi macam cantik kan. Klinik lama kalau susun cantik pun boleh menang. Betul tak, Matron? Yes. Ya. Yang pentingnya dan tak semestinya klinik kecil tak boleh dipertandingkan dengan klinik yang besar so kita akan lihat nanti klinik mana yang boleh jalankan betul-betul 6S ini, dan ini adalah sebagai satu rangsangan kepada semua warga kerja untuk amalkan 6S ini, di mana kita boleh mempraktikkan suasana kerja yang lebih selesa, lebih kondusif untuk bekerja dan lebih selamat pada masa akan datang. Metron telah pergi untuk seperti Dr. Azura tadi dah cakap saya dah melawat beberapa klinik baru-baru ini, dan Metron rasa amat sedih dan juga memeranjatkan cara klinik di manage, ataupun cara SOP tidak dipraktikkan di klinik masing-masing. So betul-betul kita nak wujudkan amalan 6S ini supaya semua warga kerja kita akan ikut SOP dan juga akan dipraktikkan amalan 6S ini supaya bila-bila masa suasana kerja kita lebih praktik dan kita akan menjalankan satu ataupun memberi dan kita boleh mewujudkan satu suasana kerja yang lebih yang selesa, dan juga kita boleh kerja sebagai mewujudkan suasana kerja yang lebih selesa kondusif di tempat kerja kita. Kalau kita datang tempat kerja, kalau berselera, entah mana-mana kita jumpa, macam mana perasaan kita macam kita balik ke rumah selera, tak tersusun, mesti tak seronok kan? So kalau tempat kerja kita bersih, tersusun rapi, dan hati kita pun rasa macam yang ceria akan apa benda teruja untuk bekerja. Betul tak, Matron? Yes. Saya rasa tak ada warga kerja kita nanti akan merungut saya tak malaslah nak pergi kerja suasana kerja pun tak selesa rakan sekerja pun tak memberi kerjasama kadang-kadang kita akan so kita nak wujudkan suasana itu tempat kerja kita. Ada apa-apa soalan tak? Semua faham ke apa dia amalan 6S ini? Faham, Matron. Faham Siapa bercakap ni Country no. Who was the one who spoke just now? Can't see the video. Yeah, that's right. I think some the clinic the PC they don't have the camera. That's why okay. We cannot see them. They can see us and they can see us. But all have mute themselves actually. Yeah, we auto mute, but we control them by default. So they can unmute if they want to, speak. But never mind. It's okay. But untuk sesi hari ni hanyalah untuk pengenalan, Jangan risau kalau tak faham apa-apa pun. Nota ni saya akan share lepas ni slide presentation ni, dan lagipun kita akan turun satu-satu klinik untuk kita train kita akan bagi guide macam mana dengan experience daripada Matron. Dia akan dia akan guide kita lah macam mana nak laksanakan konsep 6S
di tempat kerja kita nanti, kat klinik kita nanti, ya. Alright. Kalau tak ada soalan yang lain, Patron, kita cuma nak remind lah dekat sini, Yes. Incident report ya, kalau boleh semua klinik ya, tolong buat incident report lah tentang apa-apa saja dan masukkan dalam sistem lah ya. Incident report jangan lupa, as a reminder. Yang lain, borang tinjauan akan kita share lepas ni. Kalau ada apa-apa nak bagi pendapat tentang kelas hari ni, bolehlah isi borang sedia online ini. Borang Kak minta ke? Dua tu letak kacang. So, Tadi katanya apa-apa soalan lagi? Ya? kacang. Saya nak kita sampai ke penghujung kita punya sesi online kelas hari ni. Tengok ni. Tengok ni. Yang pentingnya bila tempat Terima kasih. kemas, hati insyaAllah hati akan ceria lah ya. So dari pihak clinical governance kita nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk join kelas kita pada hari ini. Matron apa-apa lagi nak tambah? No, not for me. Okay, Matron Hai nak ucapkan ya, saya harap semua akan sentiasa happy ya di tempat kerja ya. Jika ada apa-apa boleh menghubungi Dr. Azura ataupun Matron pada bila-bila masa ya. Saya rasa itu saja Matron nak bagi tahu ya. Okay, alright. Okay, thank you. Thank you very much. I like it lah. Bye-bye. Bye. Bye.